Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bertemu lagi dalam rakaman pada kali ini, iaitu sambungan bagi pembacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri pada bab fasal kedua berkenaan dengan anggota badan, anggota kurniaan Allah Ta'ala, iaitu telinga. Sambung daripada sesi yang pertama untuk bulan Januari 2021, dan kali ini ialah sesi yang kedua berkenaan dengan bagaimana mensyukuri nikmat pendengaran. Sebelum ini ada pada perkara yang ketiga tentang perkara yang dilarang untuk digunakan telinga padanya, iaitu yang sebagai mensyukuri nikmat pendengaran. Elakkan daripada perkara-perkara ini. Yang ketiga, mendengar alat-alat muzik yang diharamkan. Sebelum ini ada saya sebutkan tentang asalnya, iaitu dalam mazhab Syafi'i dan juga sebahagian ulama menyebutkan bahawa kebanyakan alat muzik itu haram hukumnya. Yang hanya dibolehkan hanyalah yang seperti kompang, yang disebutkan sebagai daf, yang digunakan, yang disebutkan dibolehkan, bahkan berlaku di zaman sahabat Nabi SAW memerintahkan supaya pada majlis walimah di Palu dipukul kompang ataupun daf sebagai menandakan, menunjukkan syiar bahawa menunjukkan syiar dan kegembiraan bahawa majlis walimah diadakan. Dan ada sebahagian ulama juga berpandangan bahawa tentang keharusan, pengharaman ataupun keharusan alat-alat muzik ini bukanlah semata-mata dilihat pada alat itu sendiri, tetapi pada tujuannya. Dan ini berlaku ikhtilaf lah, perselisihan pendapat. Ulama yang mengatakan bahawa hukumnya harus bergantung pada tujuan, iaitu dilihat dari segi tujuan. Kalaulah alat-alat muzik itu ataupun nyanyian lagu itu membawa kepada perkara-perkara yang baik, perkara yang harus, perkara yang menyebabkan ada manfaat, maka ianya harus. Seperti kalaulah alat lagu termasuklah dimainkan padanya alat-alat muzik, membawa kepada contohnya kepada pertambahan kasih sayang hubungan suami isteri, ibu bapa dan anak, ataupun semangat cinta kepada negara dan sebagainya, maka ianya dibolehkan. Tetapi jika lagu ataupun muzik itu membawa ke arah kerosakan, kepada perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, maka hukumnya haram. Dan begitulah kalau dalam fiqh juga, kalau kita lihat asal mazhab Syafi'i, maka hukum alat muzik dari segi jual belinya, dari segi bekerja dalam industri alat-alat itu pun bergantung kepada perselisihan pendapat inilah. Kalau yang mengatakan selain daripada daf ataupun kompang ini hukumnya haram, maka kerja terlibat dalam urusan muamalat di dalam alat-alat muzik ini, ataupun yang dalam asalnya disebut sebagai alatul malahi, pun hukumnya jadi haram. Tapi jika mengikut pendapat yang mengatakan ianya harus berdasarkan pada tujuan, bukan semata-mata pada alat itu sendiri, maka hukumnya pun jadi harus. Namun begitu, kita sebagai umat Islam, yang pertama sekali kita mencontohilah alim ulama kita
orang-orang yang soleh di kalangan kita. Kita lihat mereka, kalau kata ulama yang membenarkan, yang menghukum harus pun, kita lihat kesibukan mereka, masa mereka sebenarnya diisi dengan mendengar Al-Quran, mendengar pengajian ataupun ceramah ilmu agama, dan juga diisi dengan selawat, qasidah dan sebagainya yang bersesuaian lah. Cuma yang kadang-kadang tu mungkin tak sesuai. Contohnya mengikut tempat juga. Kalau kata untuk kompang ni memang digalakkan lah, maknanya bagus. Disyiarkan majlis kahwin itu dengan paluan kompang. Tapi mungkin kalau di dalam masjid, seeloknya kita mengikut pendapat ulama yang mengikut pendapat yang lebih sesuai, iaitu di masjid kita jagalah. Masyarakat kita, alhamdulillah, kita di Malaysia tidaklah sampai di masjid pun kita terbuka terus, mana sehingga alat-alat muzik pun dimainkan. Biasanya akan ada paluan kompang ataupun alat-alat lain yang sesuai, yang sederhana sahaja. Kalau kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari damat barakatuh, beliau lebih berpendapat bahawa kalau di masjid sesuai jaga adab-adabnya, maka lebihkan kepada yang paling utama sekali sembahyang, ibadah-ibadah, pengajian Al-Quran, pengajian ilmu. Dan untuk hiburan Islam ni, hiburan Islam ni dijagalah dengan sesuai, maknanya tidaklah semudah-mudahnya masuk ataupun dimainkan di dalam masjid alat-alat muzik ini, walaupun mengikut pendapat yang harus. Namun begitu, kita tidak menghukum sebarangan pada perkara ini, kerana ia adalah satu perkara yang memang bersifat bersifat terbuka lah, international lah kita kata. Jadi umat saudara mara kita, saudara-saudara Islam kita ramai yang terlibat. InsyaAllah dengan hikmahnya agama ini, dengan besarnya, luasnya pandangan ini, maka orang yang kalau kata asalnya terlibat dengan muzik-muzik yang ke arah yang melalaikan pun akhirnya akan memilih yang membawa kepada perkara-perkara bermanfaat, yang membawa kepada kasih sayang dalam rumah tangga, membawa kepada cinta kepada akhirat dan sebagainya, insya-Allah. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Sesetengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama di dalam hati berbanding daripada berkekalannya makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur. Mana semasa kita tidur, makanan tu akan diproses, kemudian besoknya dibuang. Dan kerana makanan itu hilang, dan terkadang ia berkekalan dalam perut beberapa hari. Mungkin ada setengah keadaan makanan yang kita makan tak dapat dibuang, tidak dapat diproses dengan baik, bergantung pada keadaan badan kita. Namun ia hilang dengan sebab makan pencahar ataupun julap. Julap ni inilah maknanya ubat ataupun bahan-bahan yang diproses untuk memudahkan buang air lah, supaya makanan yang tak boleh nak buang itu akan diproses, dibantu prosesnya. Ada juga yang makanan-makanan yang Allah Ta'ala buatkan dia jadi macam pencuci lah, pembersih perut kita, jadi macam detox. Contoh seperti air kelapa ataupun buah kurma,
limau dan sebagainya. Minum air kosong. Jadi perumpamaan ini, kata pengarang, perkataan yang kita dengar, yang orang manusia ucapkan, yang kemudian kita dengar daripada telinga kita, dia macam makanan. Sebagaimana makanan, ada makanan yang baik, ada makanan yang tak baik. Tapi dua-dua orang makan. Dua-dua manusia makan. Ada yang orang makan, kenyang, memberi manfaat kepada tubuh badan dia. Mana dia makan, dia boleh makan, boleh kenyang dan memberi manfaat. Ada juga makanan yang memberi mudarat. Boleh makan, kenyang, mungkin sedap, tapi dalam badan nanti memberi mudarat. Dan ada juga sebahagian makanan itu menjadi penawar. Maknanya dengan makan akan menjadikan, dengan sebabnya badan kita makin baik. Proses sistem badan kita bertambah baik. Ada juga sebahagian makanan, benda yang kita masukkan dalam mulut kita, jadi macam racun. Makin banyak dimakan, makin lama semakin banyak, ataupun tahun demi tahun, ia akan melemahkan badan kita, akan merosakkan anggota, bermula daripada perut dan kemudian merosakkan sistem badan kita. Begitulah juga perkataan yang kita dengar sehari-hari, kalimah-kalimah yang masuk dalam telinga kita, ayat-ayat yang manusia ucapkan, sama ada kalau dahulu terus daripada mulut manusia, ataupun di zaman sekarang yang berbentuk rakaman, yang direkod, mungkin masuk dalam telinga kita. Masa masuk tu sama je, dua-dua boleh dengar, dua-dua difahami, tapi kesannya berlainan. Perkataan yang baik seperti kalimah-kalimah kalamullah, Al-Quran, sabdaan kalam-kalam Rasul, hadis-hadis Nabi SAW, masuk dalam telinga kita, masuk ke dalam hati, mempunyai cahaya yang akan menghidupkan hati yang mati, yang akan menyuburkan iman yang lemah. Jadi beza. Makin lama, makin banyak kita dengar ayat-ayat Al-Quran, makin banyak dengar hadis, maka hati yang ibarat macam cermin, lama-lama makin cerah dan dapat memancarkan pantulan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau perkataan-perkataan yang buruk, yang ibarat racun, yang menjadi mudarat, sekali dengar pun dah beri kesan dalam hati, apatah lagi jika dengar berkali-kali, sehingga dah dia ibarat melekat. Bukan lagi, kalau kata nasihat ni, kalau kata orang yang mungkin tak makan nasihat, dipanggil apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dengar berkali-kali, dia akan masuk juga, sebab dia dah masuk ke dalam. Mudah-mudahan dengan berkali-kali itu akan ada sisa, ada bekas, ada kesan juga ke dalam hati, jika perkataan yang masuk ke telinga itu perkataan yang baik. Bahkan kata pengarang, ada pun perkataan, bahkan yang perkataan yang kita dengar itu lebih lama lagi masuk dalam hati kesannya. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Ada perkataan-perkataan nasihat yang baik yang kita dengar daripada ibu bapa kita, yang kita dapat daripada guru-guru kita yang dah lama berpuluh tahun, tetapi dengan berkat orang yang memberi nasihat, dengan keberkatan guru, dengan keberkatan ustaz, alim ulama, nasihat mereka yang datang daripada hati, ucapan pesanan mereka yang datang daripada lubuk hati mereka, dengan mereka berzikir pada Allah Ta'ala, maka kesan dia kepada anak-anak murid, orang-orang yang mendengar, dibawa sehingga ke akhir hayat. Kadang-kadang tu terngiang-ngiang kata-kata ataupun pesan-pesan daripada yang dah lama didengari, dan ianya boleh
menyebabkan seseorang itu kembali balik daripada keburukan kepada kebaikan. Begitu juga jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasalah menfitnah dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Apabila kata-kata yang masuk itu kata-kata yang tak baik ataupun cadangan ataupun pesanan yang tidak betul, yang tidak mengikut perintah Allah Ta'ala, yang tidak berlandaskan agama, maka kadang-kadang apabila ianya masuk dalam hati, ia akan menjadi panduan, dia akan diikuti sehingga menyebabkan seseorang itu boleh binasa kerananya. Dan juga kalau dalam hidup kita ini pun, apabila kata-kata yang keluar daripada mulut kita kemudian orang dah dengar, contohnya ketika marah, ketika terkeluar daripada dengan sebab hasutan syaitan, dengan sebab kejahilan, maka keluar perkataan-perkataan yang tajam, yang kotor, yang tidak baik, yang kotor, yang akan merosakkan hati orang yang mendengarnya. Contoh, adalah perumpamaan dibuat kalau kata seseorang itu memaki ataupun memarahi seseorang, menghamburkan perkataan-perkataan yang tajam kepada seseorang, apabila orang yang dengar itu dengar kemudian masuk ke dalam hati pun terluka, ibarat dinding yang dipaku. Walaupun paku boleh dicabut, namun lubang pada dinding, lubang di hati tetap masih kekal. Sehinggalah wallahu alam, biiznillah, mungkin ia boleh dibaiki dengan sebab permohonan maaf, dan juga dengan sebab ialah permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Ada satu kisah antara anak dan ibu, lebih-lebih lagi kepada ibu dan ayah. Apabila kita memohon kemaafan, maka kita kalau dapat mohon kemaafan dengan lebih detail supaya tidak ada perkara yang tertinggal di dalam tidak ada memori yang tidak baik yang tertinggal dalam hati ibu dan ayah kita. Ada satu kisah semasa seorang anak ni, masa dia muda lah, masa remaja, masa jahil, pernah marah maknya. Marah mak dia, rendam seluar jin dalam kelorok, seluar jin baru, seluar jin kesayangan. Rendam habislah, tertanggal lah warna. Jadi dia pun marah sangat dengan hasutan syaitan, dengan kejahilan, dengan darah muda dan sebagainya, sehingga dia katakan mak dia perkataan yang tak patut lah. Sehingga dia kata bodoh, dan dia baling seluar tu ke arah maknya. Jadi masa berlalu, dia pun dah membesar dan dah minta maaf kepada mak ayah, kepada mak, mungkin masa berjumpa lah ataupun masa hari raya. Tetapi kisah ataupun saat hati ibu itu terluka masih lagi kekal. Sehinggalah apabila sampai masa Allah Ta'ala berikan hidayah kepada anak untuk betul-betul memohon maaf dan bertanyalah, ada tak apa-apa lagi yang ada mak simpan dalam hati. Jadi bila mak teringat balik kisah ni, mak kata apa, yang lain semua aku dah maafkan, yang ini aku takkan maafkan. Jadi barulah dia menyesal, kemudian memohon kemaafan dengan lebih detail lah, memohon kemaafan khas khusus untuk dosa, untuk peristiwa yang telah dilakukan itu. Semoga Allah SWT mengurniakan kita taufik dan hidayah untuk memohon kemaafan, untuk menebus kembali kesalahan kepada manusia di dunia ini,
terutamanya ibu bapa kita, terutamanya di kalangan orang-orang yang memberi banyak manfaat kepada kita, terutama pada orang yang kita banyak buat kesalahan pada mereka, orang yang kita berhutang pada mereka, kerana di hubungan dengan manusia perlu diselesaikan di dunia ini lagi sebelum kita sama-sama bertemu dengan Allah SWT, membawa amalan masing-masing. Jika ada hutang di sana, nanti perlu pula diselesaikan di sana. Dan na'udzubillah, jangan kita menjadi orang yang bertemu pulang ke akhirat asalnya dalam keadaan kaya, kemudian kerana ada menzalimi, ada mengkhianati, ada menyusahkan orang lain, maka kita terpaksa jadi muflis untuk menampung kembali kekurangan hutang kita itu. Adapun perkataan, jika perkataan itu jahat, maka ia sentiasa menfitnah dan mendatangkan was-was. Kalaulah yang kerap membisikkan ke dalam hati kita itu kata-kata yang jahat, maka dikhawatiri akan menyebabkan kebinasaan. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya tentangnya daripadanya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Maksudnya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulan daripada fasal kedua, iaitu telinga ini, sesungguhnya telinga ataupun pendengaran ini adalah anugerah Allah SWT, iaitu pendengaran lah. Ada orang yang diuji dengan tidak mendengar. Orang yang tuli pun dia ada cuping telinga, tapi gegendang telinga rosak ataupun ada kekurangannya, dia tak dapat mendengar. Dia tidak dapat mendengar. Tetapi pendengaran ini, walaupun di dunia ini ada dua faedah. Satu faedah duniawi, yang mana antara faedah duniawi dapat dengar bunyi-bunyian, suara-suara yang sedap, ataupun boleh faham kata-kata daripada orang, kata-kata pujian boleh faham. Tapi kalau tak mendengar, tak adalah nak dengar, tidak akan ditanyalah tentang apa yang kamu buat dengan telinga di dunia. Orang-orang yang memang tidak pernah mendengar, orang yang pekak di dunia ini, tak pernah dengar apa-apa bunyi, maka dia tidak akan ditanya nanti tentang apa yang kamu buat dengan pendengaran kamu. Tetapi orang yang sempurna, yang memang mendengar, dia akan ditanya. Jadi walaupun di dunia ini ada faedah duniawi berbentuk keduniaan, dan ada faedah ukhrawi, yang terbesar ialah mendengar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Selain daripada kita baca dan kita mendengar juga apa yang kita baca, dan juga hadis-hadis Nabi SAW dan ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekali satu peristiwa, Nabi SAW meminta para sahabat untuk membacakan Al-Quran. Walaupun baginda sendiri diwahyukan Al-Quran, namun begitu baginda minta sahabat supaya baca, dan apabila sahabat bertanya kenapa Tuan minta dibacakan sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada Tuan, maka Rasulullah pun menjawab, hati aku ingin sekali untuk mendengarnya. Maka kita perbanyakkanlah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, terutama dicadangkan kepada kita untuk harian, kita banyak mendengar tentang hadis-hadis kelebihan amalan, hadis-hadis yang tentang ganjaran pahala, hadis-hadis berkenaan dengan alam akhirat, di mana apabila kita banyak mendengar hadis-hadis kelebihan amalan ini, akan mendorong kita, akan memberi satu semangat
kepada kita untuk kita memperbanyakkan amal, menjaga sembahyang, membanyakkan zikir, membaca Al-Quran, bersedekah, menunaikan zakat dan lain-lain. Dan juga apabila kita banyak mendengar hadis-hadis tentang akhirat, maka akan bertambah iman, akan meningkatkan iman, akan menyegarkan kembali iman yang lemah, menyuburkan iman sebagaimana air menyuburkan tanaman. Kita di dunia ini biasalah hari-hari kerap kali kita mendengar iklan tentang barang-barang, tentang harta benda dunia. Walaupun kita nampak, walaupun kita dah tahu, tapi iklan ataupun cerita-cerita tentang kelebihan dunia ini diceritakan setiap hari supaya orang yang tak pernah beli akan beli barang. Orang yang tak berapa minat akan jadi minat. Orang yang tak tahu akan jadi tahu tentang kelebihan sesuatu benda. Begitu juga dengan amalan-amalan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak dengarkan hadis-hadis tentang kelebihannya, apakah ganjarannya yang Allah Taala akan sediakan, apakah manfaat amalan-amalan ini ditunaikan, maka insya-Allah banyak manfaatnya untuk seorang Islam supaya menjadi lebih semangat, supaya menjadi lebih tertarik untuk beramal. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu Taala menjadikan kita di kalangan orang yang dimudahkan hisab, dimudahkan pertanyaan, perkiraan amalan baik dan buruk di akhirat nanti, di tempat di mana orang yang selamat ialah orang yang dimudahkan perbicaraan iman dan amalnya. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.